Bab yang keempat, kadar tindak balas. Untuk bab yang keempat ni, kamu boleh buka muka surat 116 ya, buku teks KSSM tingkatan 5. Jadi lama cikgu ambil masa nak buat video ni ya. Asyik duk sibuk dengan benda lain. Okey, sebelum cikgu nak pergi satu persatu tentang kadar tindak balas ni, lebih baiklah kita pergi dulu tengok apa yang kita akan belajar sepanjang bab ni, bab yang keempat ni. Jadi pastinya lah tajuk dia adalah kadar tindak balas. Jadi ada perkataan tindak balas ni. Jadi tindak balas ni dia ada tindak balas fizikal, tindak balas kimia. Jadi tindak balas fizikal tu yang melibatkan pergerakan lah, melibatkan pergerakan. Contohnya macam kita nak gerakkan sesuatu, jadi tindak balas fizikal lah. Jadi bila kita gerakkan sesuatu, benda tu bergerak. Jadi ada berlaku perubahan kepada benda tu, daripada dia berada dekat satu tempat kan. Contohnya ada berada dekat satu tempat, kita lakukan tindak balas fizikal dekat bahan tu, dekat benda tu, dia berubah ke tempat yang lain. Itu fizikal lah, fizikal. Tindak balas fizikal. Ataupun kat dalam biologi, dia ada tindak balas mekanikal. Lebih kurang sama lah, tindak balas fizikal, mekanikal. Contohnya kita nak kunyah makanan. Kamu bila masukkan makanan ke dalam mulut, gigi kamu tu akan gigit makanan tu. Gigit makanan tu, potong makanan tu guna gigi depan, kita panggil incisor. Kemudian dia akan tolak makanan tu masuk ke dalam ruang mulut, oral cavity. Kemudian lidah akan digunakan untuk tolak makanan tu ke gigi geraham. Okey, gigi geraham. Kemudian gigi geraham akan kunyah lah. Jadi di situ dia ada pencernaan fizikal. Dia gunakan secara fizikal untuk pecahkan makanan tu. Itu tindak balas, ataupun boleh dikatakan tindak balas lah, tindak balas fizikal, di mana ada perubahan disebabkan hasil kunyahan tu. Kemudian dia ada tindak balas kimia juga dekat dalam mulut. Okay, tindak balas kimia. Apa contoh tindak balas kimia yang ada dekat dalam mulut tu? Enzim. Enzim dia akan pergi bertindak balas dengan karbohidrat. Contohnya dekat mulut ni ada enzim apa? Enzim amilase. Dalam air liur tu ada enzim amilase yang akan pecahkan karbohidrat kepada gula ringkas. Jadi situ ada tindak balas kimia. Amilase tu dia buat sesuatu terhadap karbohidrat tadi, tindak balas kimia. Yang karbohidrat tu dah ditukar kepada benda lain. Dia dah berlaku penukaran bahan tadi. Jadi gula tu nanti dia adalah hasil tindak balas. Gula adalah hasil tindak balas. Cikgu guna biologi ni bukan apa, sebab kimia ni cikgu last belajar dulu waktu matrikulasi dulu, lama dah tinggal ya. Jadi cuba nak bagi faham dengan kamu ni, cikgu gunalah istilah biologi. Cikgu ni dulu degree biologi, pendidikan biologi. Jadi sepatutnya mengajar biologi lah, tapi tak apalah, cubalah ya. Mungkin dengan cikgu buat video ni kamu boleh faham. Jadi kalau ada cikgu-cikgu sains kamu tu, kadang-kadang dia punya degree tu dia dalam kimia, jadi dia mahir lagi lah benda-benda yang melibatkan kimia ni ya. Ni kimia, kadang tindak balas ni kimia. Ada bahagian yang melibatkan fizik, jadi dia akan lebih bagus lah berbanding dengan kimia ataupun biologi, kalau dia asas degree dia tu adalah fizik. Tapi tak apalah, kita cubalah ya. Sebab apa, video ni dia bukannya nak mengajar kamu secara utama. Kamu yang utama tu kamu belajar dengan guru kamu di sekolah. Guru di sekolah tu yang bertanggungjawab untuk memastikan kamu faham apa yang ada dalam buku teks kamu ni. Video cikgu ni dia secondary source of learning lah, sumber learning yang kedua atau ketiga, supaya nanti mungkin malam-malam sebelum kamu nak tidur, kamu boleh dengar dulu sekejap ke 20 minit, 30 minit kan sebelum kamu tidur. Mungkin nak bantu kuatkan lagi kamu punya kefahaman. Itu tujuan utama cikgu buat ni lah ya. Dan melalut panjang. Jadi kita ada nak tengok dulu apa benda yang kita akan belajar. Dia tak banyak ya. Untuk yang bab keempat, kadar tindak balas ni, sikit saja sebenarnya. Tak sampai sejam pun cikgu punya video ni nanti. Jadi ada, pertama sekali kita ada tindak balas kimia. Tindak balas kimia. Tindak dan balas. Dia ada tindakan di situ, dan hasil dari tindakan tu ada balas dia lah. Lebih kurang macam tu. Yang melibatkan
proses kimia. Dia melibatkan proses kimia. Jadi bahan-bahan kimia. Dia melibatkan bahan-bahan kimia, perubahan kimia nanti akan kita cuba fahamkan. Kemudian ada melibatkan graf sedikit. Macam mana kita nak fahamkan graf, cikgu akan cuba terangkan lah. Kemudian kita ada kadar tindak balas. Barulah kita masuk secara lebih sedikit lah mengenai kadar tindak balas. Mula-mula tu kita nak fahamkan tindak balas kimia dengan graf yang ada. Seterusnya kita nak tengok kepada tempoh masa untuk kadar tindak balas ni macam mana. Ada tak perkara-perkara yang mungkin boleh menyebabkan pengurangan kepada masa bagi tempoh tindak balas tu, ataupun yang boleh menyebabkan penambahan tempoh masa untuk tindak balas tu. Jadi di sini adalah sedikit. Okey. Apa yang mengikut buku teks ya, mengikut buku teks. Seterusnya faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi mungkin faktor ni akan mempercepatkan ke melambatkan lagi ke kadar tindak balas. Seterusnya kita nak pergi kepada aplikasi. Jadi proses ataupun aplikasi apa yang bolehlah digunakan untuk membantu kamu faham tentang kadar tindak balas ni. Jadi ada dua proses di sini, iaitu proses Haber dengan proses sentuh. Jadi itu saja yang ada. Cuma nanti walaupun tak ada dalam ni, dia ada melibatkan pengiraan kadar tindak balas. Ada pengiraan sedikit, sebab bila kita sebut kadar, cikgu ulang sekali lagi, kadar dia melibatkan masa. Jadi dia ada masa yang terlibat. Ni kalau kamu belajar matematik pun samalah, bila sebut tentang kadar dia ada melibatkan masa, sesuatu benda tu berlaku. Sekarang ni kita pergi kepada tindak balas kimia. Barulah kita masuk satu persatu ya. Tindak balas kimia. Jadi dia ada tindakan ni, kemudian hasil daripada tindakan tu balas. Kemudian ada kimia di sini yang melibatkan kimia. Kimia ni selalunya melibatkan hasil campuran-campuran kimia lah ya. Contohnya macam kita ada air tambah dengan garam, kita gaul dia, kacau dia. Kemudian ada garam tu jadi apa? Dissolve apa bahasa Melayu dia? Dia melarut dalam air. Itu pun bolehlah tindak balas kimia ya. Kadang-kadang kita gosok gigi, kan ubat gigi tu dia ada fluorida kan. Kadang kita buang hasil daripada bekas gosokkan gigi tu, okey, yang warna putih tu kan, yang kamu buang, kamu buang. Kadang-kadang kamu nampak yang Florida tadi tu dia bergerak atas air, dia ada tindak balas dengan air. Itu pun tindak balas kimia jugalah. Kemudian pencernaan dalam mulut, jadi cikgu cerita tadi kan, yang mana ada enzim pencernaan, dia akan pecahkan karbohidrat kepada gula ringkas, iaitu maltosa, gula nama dia. Itu pun tindak balas kimia juga. Jadi dia ada bahan-bahan yang akan ada proses tindak balas, dia akan tukar bahan tu jadi hasil tindak balas. Jadi apa dia tindak balas kimia? Satu proses pertukaran bahan tindak balas hasilkan hasil tindak balas. Jadi dia ada proses pertukaran bahan yang jadi hasil tindak balas. Jadi kat dalam buku teks ni, contoh yang cikgu guna daripada buku teks lah ya. Buku teks tu kadang-kadang dia punya tu banyak sangat, dia punya ayat dia tu. Jadi kadang-kadang tu yang sebab kadang-kadang kamu tak suka nak baca. Jadi seronok sikit lah kalau dengar orang cerita kamu kan, apa benda yang ada dalam buku teks ni. Ni muka surat 116 ya. Jadi kita ada di sini plumbum nitrat. Ini contoh buku teks. Tadi cikgu dah bagi contoh cikgu lah. Kemudian kita ada kalium iodida. Jadi plumbum nitrat, kalium iodida. Kemudian bila ada proses tindak balas kimia, jadi anak panah ni menunjukkan tindak balas kimia. Jadi kalau kamu beli buku cikgu ni, kamu tambahlah sikit tindak balas kimia. Kamu tulislah bagi panjang ya. Kat situ ada tindak balas kimia, yang mana akan ada tindak balas antara plumbum nitrat dengan kalium iodida ni.
menjadi plumbum iodida, menjadi kalium nitrat. Kalau kamu nampak kat sini ada penukaran ni, nitrat ni pergi dekat kalium, iodida ni pergi dekat plumbum. Kenapa dia pergi? Ini proses kimia lah, cikgu tak tahu lah, dia tak ada beritahu dalam ni. Ni kena tanya cikgu kimia lah ya. Adalah proses yang menyebabkan berlaku pertukaran tu, iodida dengan nitrat tu. Cikgu last belajar dulu kat matrikulasi dulu, lama dah matrikulasi. Lepas tu boleh lah, tak ada lah kata teruk sangat apa ni, result grade kimia tu dapat B plus juga. Tapi biologi lagi bagus lah result dia, dapat A kan. Sebab tu cikgu sambung buat degree Education Biology, pendidikan biologi. Okey, jadi tidak berwarna, yang ni adalah bahan tindak balas ni dia tidak berwarna. Jadi bahan tidak berwarna. Kemudian hasil tindak balas dia warna kuning dan tidak berwarna untuk kalium nitrat ni. Jadi ini adalah untuk tindak balas kimia. Jadi cikgu harap kamu boleh dapat faham yang itu. Sekarang ni barulah kita pergi kepada graf ni. Okey, kita pergi pada graf. Okey, untuk graf ni bila cikgu tengok balik, cikgu salah ni ya. Ini adalah hasil. Kamu padamlah ya. Hasil, kamu tulis hasil, cikgu warna merah. Hasil. Sini hasil. Boleh ya? Hasil. Jadi kita ada bahan dan hasil. Cikgu cubalah untuk terangkan bahagian ni. Okey. Jadi sekarang ni kita ada di sini kita ada kuantiti bahan tindak balas, kuantiti hasil tindak balas. Jadi maksudnya dia akan ada tindak balas kimia yang berlaku. Jadi tindak balas kimia yang berlaku daripada yang ini kepada yang ini. Daripada bahan dia jadi hasil. Jadi sekarang ni ada proses tindak balas kimia. Jadi contohnya kita ada A tambah B. Contohlah ya, A tambah B. Jadi A tambah B ni kemudian adanya tindak balas kimia akan jadi C. A tambah B. Boleh ya? A itu adalah bahan tindak balas. Dia adalah bahan tindak balas. Bahan tindak balas. C ni adalah hasil tindak balas. Jadi tindak balas kimia ni, tindak balas kimia dia akan berlaku di sinilah. Dia akan berlaku pada graf tu. Jadi pada permulaan, mula-mula sekali waktu nak berlaku tindak balas tu, bila dia berlaku? Bila dia berlaku? Dia berlaku pada masa kosong. Dia berlaku pada masa kosong. Dia mula-mula berlaku sebab dia mula-mula bercampur pada waktu tu. Okey, dia mula-mula bercampur pada waktu tu. Dia berlaku pada waktu kosong. Ni kosong. Jadi waktu kosong tu kuantiti bahan tidak balas adalah yang paling tinggi sekali. Kuantiti dia adalah yang paling tinggi sekali. Sebab apa? Tak berlaku lagi. Dia tak hasil lagi hasil tindak balas. Dia tak hasil lagi hasil tindak balas. Jadi once masa dah berjalan, tindak balas kimia akan berlaku. Bila dah kita campurkan antara A dengan B ni pada minit yang kosong tu kita campurkan, kemudian tindak balas kimia akan mula berlaku. Jadi bahan tindak balas akan berkurang. Ni, bahan ni akan berkurang lah. Bahan ni akan berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab dia dah bertukar jadi C. Dia dah bertukar jadi C. Jadi pada minit, contohnya minit yang 1, minit 1. Jadi minit 1, ruang yang ini ni, jadi yang ini untuk kuantiti bahan tindak balas tu dah jadi C. Yang ni dia dah jadi C. Jadi A dengan B ni akan berkurang. Sebab itulah kamu nampak kat sini ni, kamu nampak kat sini dia jatuh. Sebab apa? Bahan tindak balas ni dah jatuh. Okey, bahan tindak balas dah jatuh. Ni kita nak faham graf lah. Kita nak faham graf. Dia dah jatuh. Kemudian bila masa berjalan lagi, contohnya 2, dia makin berkurang.
dia punya kuantiti bahan tindak balas makin berkurang. Sebab apa? Sebab A dengan B ni bertambah, ada tindak balas kimia, dia jadi C. Jadi C kat sini. Dah berkurang lagi dah bahan tindak balas. Sampailah contohnya minit yang ke-7 contohnya. Cikgu guna minit lah contohnya ya. Minit yang ke-7. Minit yang ke-7 dah tidak ada lagi A dengan B ni, dah tak ada lagi. Sebab apa? Sebab dia dah semua bertukar jadi C. Tindak balas kimia. Okay? Dia dah jadi C. Jadi kat sini ada apa? Kat sini ada kuantiti hasil tindak balas C ni. Nampak tak? A dengan B ni mula-mula tak ada lagi C. C tak ada lagi. Waktu mula-mula pada minit yang kosong ni C tak ada lagi. Waktu kosong ni C tak ada lagi. Tapi bila tindak balas tu berlaku, C makin bertambah. Sebab apa? A dah tambah dengan B, C dah makin bertambah. C dah makin bertambah bila masa bertambah. Sehinggalah dia stop kat sini. Sebab apa dia stop kat sini? Dah tidak ada lagi A tambah B ni. Tindak balas kimia A tambah B ni tidak ada lagi. Sebab semua dah bertukar jadi C. Semua dah bertukar jadi C. Jadi itu yang cikgu mampu nak terangkan kepada kamu lah. Macam mana nak faham tentang graf ni. Untuk graf yang bawah ni, bila cikgu tengok ni tak ada ni ya. Cikgu bukan apa, kadang-kadang cikgu copy paste. Nanti kamu liquid lah. Kalau kamu beli nota cikgu ni, kamu liquid. Okey. Jadi yang ini cikgu akan cuba terang lah. Cikgu pun risau juga kamu faham ke tak faham ke. Yang bahagian atas ni, untuk yang kawasan untuk hasil tindak balas ni, dia yang atas ni tindak balas perlahan. Yang ni adalah tindak balas cepat. Kalau yang sini pula hasil tindak balas ni, tindak balas perlahan yang bawah ni. Bawah perlahan. Tindak balas. Yang atas ni tindak balas cepat. Yang warna hitam tu. Ya. Okey. Macam mana nak terang bagi faham ni ya. Kita ada tindak balas cepat. Tindak balas cepat ni, bahan tindak balas dia cepat. Okey, dia cepat. Kalau kamu nampak kat sini pun, okey, dia masa diambil tu dia cepat. Ni. Maksudnya dia nak capai kosong, nak sampai kosong, dia ambil masa, kalau kat sini nak capai kosong dia ambil masa mungkin 3 minit. Berbanding dengan yang sini ambil masa 5 minit. Jadi untuk dia tukarkan semua A dengan B ni kepada C, dia ambil masa 3 minit saja. Berbanding dengan yang atas tu, tindak balas dia perlahan, dia ambil masa 5 minit untuk dia tukarkan semua A plus B ni. Okey. Kemudian kalau kamu tengok kat sini, kalau cikgu buat garis macam ni kan. Okey. Dia nak tukar semua, sampailah dia rata pada satu garisan tu, dia ambil masa contohnya 3 minit juga. Yang sini dia ambil masa 5 minit. Dalam keadaan dia nak tukarkan semua A tambah B tu. Jadi maksudnya yang bawah ni untuk bahan tindak balas, kamu tengok berapa lama masa dia ambil untuk dia tukarkan semua A tambah B ni kepada C, iaitu hasil tindak balas. Kalau semakin cepat, tindak balas dia adalah semakin cepat. Dia cepat tindak balas dia berbanding dengan yang ini. Yang ini dia berbeza sedikit. Kalau once dia dah reach sampai satu tahap, dia dah tukarkan semua, maksudnya, apa maksud dia straight macam ni? Dah maksudnya tidak ada penukaran lagi. Kalau dia masih lagi bertambah, maksudnya ada penukaran lagi. Yang ini dia dah sampai satu tahap, dah tak ada lagi perubahan. Okey, hasil tindak balas dah banyak tu sahaja sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab itulah dia punya maksimum hasil tindak balas yang boleh berlaku. Jadi dia tak boleh lagi dah lebih daripada tu. Jadi yang ini dia cepat, dia dulu dekat sini ni 3 minit. Jadi dia punya graf yang atas ni, graf yang atas ni menunjukkan tindak balas tu cepat berbanding dengan yang bawah tu tindak balas dia perlahan. Dia beza ya, beza antara bahan dan hasil. Jadi tolonglah cuba fahamkanlah. Cikgu pun tak tahu nak terang macam mana lagi.
Mungkin kat sekolah pun kat sekolah pun ada terangkan juga benda ni kan. Hopefully tak adalah terlalu beza antara cikgu dengan cikgu kat sekolah kamu. Kemudian barulah kita masuk kepada kadar tindak balas. Okay, bila cikgu tengok balik ni, cikgu lupa nak garis ya. Kamu garis lah. Ni kamu boleh lihat pada muka surat. Sebab apa? Muka surat 118. Ini ada pada muka surat 118. Jadi kita nak baca sini apa maksud kadar tindak balas. Ada perkataan kadar di sini. Jadi bila sebut kadar saja dalam bahasa Inggeris rate, okey, bila sebut tentang kadar saja dia melibatkan masa. Dia mesti ada masa. Jadi bila sebut kadar dia mesti ada masa. Jadi kadar ni perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, perubahan kuantiti dia sama ada dia berkurang atau dia bertambah. Jadi selalunya bila sebut tentang tindak balas kimia, bahan tindak balas ni akan berkurang lah. Bahan tindak balas akan berkurang, hasil tindak balas ni akan bertambah dalam suatu unit masa. Dalam suatu unit masa, iaitu suatu unit masa tu apa? Kita ada kita nak guna saat ke, nak guna minit ke, ada unit masa dia. Okey. Jadi kadar tindak balas maksudnya perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlaku perubahan tindak balas. Jadi itulah perubahan kuantiti. Jadi contohnya hasil tindak balas ni dia bertambah. Bila bertambah dia jadi tambah lah kan. Contohnya dia bertambah 30 ml. Berapa dia punya masa dia ambil untuk dia bertambah 30 ml? Dia ambil masa 3 minit. Jadi kadar tindak balas dia adalah 10 ml per minit. Negatif 1 tu dia dekat bawah, kita naikkan ke atas. Yang ni bahagi, yang ni jadi 10 ml per minit. Maksudnya dia akan ambil masa 1 minit untuk berlaku penambahan 10 ml. Okey, dia akan ambil masa 1 minit untuk berlaku penambahan 10 ml. Lebih kurang macam tu lah ya. Kemudian kita pergi kepada tempoh masa ditentukan. Jadi tempoh masa untuk tindak balas ni dia ada macam-macam, yang boleh mengurangkan tempoh masa tindak balas ataupun yang boleh menambahkan tempoh masa tindak balas. Antaranya yang disebut dalam buku teks ni, kamu buka buku surat 118 tu, dia boleh melibatkan jisim, bahan tindak balas. Dia boleh melibatkan isi padu, bahan tindak balas. Jisim tu berat lah. Walaupun dalam fizik ni kadang-kadang penggunaan jisim dan berat tu dia tak sama ya. Tapi tak naklah cikgu terang lebih-lebih, cikgu pun tak pernah tahu sangat. Sebab yang ni pun fizik last belajar cikgu dulu waktu SPM. Fizik dapat B juga, 4B. Dulu cikgu 4, dia ada, cikgu dapat 6A saja. Okay, 6A 4B. Okay, benar A dia tu dia ada A 1A, 2A, 3B, 4B. Dia A dia macam tu, dia ada 1, 2, 3, 4 ni. Dia tak macam kamu sekarang dia A plus, A minus apa semua tu kan. Tapi cikgu lain dulu, dia punya sistem dia tu. 1A ni yang paling bagus sekali lah, 2A ni kurang sikit A dia tu, 3B, 4B. Fizik dulu dapat 4B. Cikgu dapat 4B fizik. Kimia pun dapat 4B juga. Lepas tu bahasa Inggeris pun 4B. Tu ada antara 3 lah. Cikgu dulu ambil 9 ke 10 lah. Tapi ada dapat 6A. Matematik tambahan, matematik, biologi, sejarah, bahasa Melayu, semua A lah waktu SPM dulu. Lepas tu masuk matrikulasi. Tak ambil dah fizik. Sains fizikal. Cikgu sains hayat, ambil biologi. Jadi pengurangan dan penambahan. Jadi dia ada melibatkan jisim bahan, isi padu bahan, kepekatan bahan, tekanan campuran. Jadi kita ada campuran antara bahan dengan antara bahan lah, campuran antara bahan. Lepas tu suhu campuran. Ada melibatkan suhu, cikgu highlight lah. Jisim, isi padu, kepekatan, tekanan, suhu, pH,
Lepas tu dia punya ciri fizikal dia, kekondaksian elektrik. Maksudnya dia boleh alirkan elektrik atau tidak. Macam air boleh alirkan elektrik kan. Kemudian kalau kita tambah bahan-bahan tertentu, mungkin dia lagi bagus pengaliran elektrik dia, ataupun semakin kurang dia punya keupayaan untuk mengalirkan elektrik. Kemudian kekondaksian haba. Kekondaksian haba tu dia bagus ke tidak untuk dia mengalirkan haba. Dia satu lagi penebat. Penebat ni dia tak bagus lah. Dia tak boleh nak mengalirkan haba. Contohnya penebat yang bagus, kayu, getah. Dia penebat haba yang bagus. Sebab apa? Apa berlaku di sekeliling pun, dia takkan menyerap haba. Lepas tu keamatan warna campuran tindak balas. Jadi yang ini antara benda-benda yang boleh mengurangkan atau menambahkan tempoh masa untuk tindak balas tu. Ni apa yang cikgu faham lah melalui cikgu punya pembacaan ni. Seterusnya kita nak tengok kepada faktor-faktor yang ada diterangkan dalam buku ni, yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu yang melibatkan suhu, yang melibatkan mangkin. Mangkin ni dia mungkin boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Dengan adanya mangkin tu, kadar tindak balas tu mungkin dipercepatkan. Kemudian kita ada kepekatan bahan, tekanan dan saiz. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Dan sekarang ni cikgu nak cuba terangkan kepada kamu. Kalau kamu buka muka surat 118, 119 buku teks ya, sedikitlah pengiraan tentang kadar tindak balas ni. Okey, jadi cikgu akan ikutlah apa yang ada dalam buku teks ni, dengan harapan kamu mungkin boleh faham. Sekarang ni kita nak kira lah untuk kadar tindak balas. Bila sebut kadar tu, dia ada melibatkan masa kan. Jadi ada pengiraan-pengiraan yang kamu nak kena buat ataupun nak kena fahamkan. Jadi yang pertama sekali, cikgu nak pergi contoh yang pertama ni. Kamu buka muka surat 118. Okey, 118 kita ada tindak balas magnesium dengan asid hidroklorid. Cikgu guna warna merah lah ya. Kita ada tindak balas magnesium tambah asid hidroklorid. Jadi ada penambahan. Jadi magnesium ni kamu boleh baca soalan dia tu, muka surat 118. Berapa banyak magnesium yang digunakan? 0.3 gram. Jadi pastinya lah magnesium ni akan diletakkan dalam asid hidroklorid ni. Okey, dalam asid hidroklorid. Tabung uji ni kan, diletakkan asid hidroklorid dulu, kemudian dia masukkan magnesium 0.3. Jadi bila dia masuk ke dalam asid hidroklorid ni, pastinya tindak balas tu dia akan bermula pada 0 saat. Okey, sebab apa? Itu adalah waktu permulaan dia letak. Waktu mula-mula dia bercampur antara magnesium dengan asid hidroklorid. Kemudian semakin masa berjalan, semakin banyaklah tindak balas kimia yang berlaku di antara magnesium dengan asid hidroklorid. Jadi dia akan semakin kecil. Magnesium tu akan semakin kecil sehingga akhir sekali dia hilang lah. Jadi magnesium tu hilang. Kalau kita tak nampak dah, maksudnya dia dah berlaku secara penuh tindak balas tu. Magnesium dah tak ada lagi, dah kosong langsung dia punya gram. Gram ni dah kosong. Gram dah jadi 0 gram bagi magnesium. Maksudnya dia dah berlaku kadar tindak balas tu, atau tindak balas tu dah berlaku sepenuhnya antara magnesium dengan asid hidroklorid. Jadi berapa lama masa dia ambil untuk magnesium tu berlaku secara penuh tindak balas dengan asid hidroklorid? Adalah sebanyak 30 saat. Ya, cikgu punya tekak ni masalah pula dah kan. Okey, kadar tindak balas. Kita nak kira kadar tindak balas. Jadi cikgu tulis singkatan lah ya. Tulis penuh pun. Kadar tindak balas sama juga dengan pengurangan jisim magnesium. Pengurangan jisim magnesium bahagi dengan masa lah. Bahagi dengan masa.
masa diambil untuk pengurangan jisim magnesium tu. Jadi kita ada pengurangan jisim magnesium daripada 0.3 hingga jadi kosong. Jadi 0.3 gram tolaklah 0 gram. Jadi kalau ada baki lagi, kita kena tolaklah dengan baki itu ya. Bahagi dengan masa dia berapa lama? Masa dia 30 saat. Samalah juga 0.3 gram bahagi dengan 30 saat. Jadi satu lah kita bahagi kan. Kamu tekan kalkulator lagi mudah lah ya. Jadi ini ada 10 saat. Jadi kita ada sini macam ni, kita boleh bawa titik ke depan. Samalah juga dengan 0.01 gram. Saat ni kita boleh bawa naik ke atas. Bila kita bawa naik ke atas, dia jadi negatif. Jadi 0.01 gram per saat. Itu adalah untuk pengiraan bagi kadar tindak balas. Sekarang ni kita nak pergi baca pula dekat contoh yang kedua yang melibatkan kadar tindak balas purata. Kamu boleh buka muka surat 119 ya, 119 ada contoh ni. Yang ini. Jadi cikgu nak terus masuklah untuk contoh ni. Dia suruh kamu kira apa? Dia suruh kamu hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Jadi minit yang terawal sekali, minit yang pertama ni 60 saat ni. Kemudian dalam 2 minit yang pertama. Jadi dalam 2 minit yang pertama. Okey, dalam 2 minit yang pertama. Kemudian dalam minit yang kedua. Jadi maksudnya minit kedua sahaja. Jadi minit kedua dia bermula daripada 60 saat ni sehinggalah 120 saat. Cikgu tukar warna lain. 60 saat sehinggalah 120 saat untuk dalam minit yang kedua. Dalam minit yang ketiga, dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada, tukar warna lain. Okay. Bermula daripada 120 hinggalah 180 sahaja. Kita tak pergi bermula daripada yang awal-awal ni, tidak. Lepas tu barulah dia suruh cari keseluruhan bagi tindak balas. Jadi kita pergi satu-satu dulu. Hopefully kamu boleh faham dan cikgu boleh terangkan lah. Tekak ni dah asal lain pula dah. Cakap banyak sangat macam ni lah ya. Hopefully dia tak ganggu kamu lah untuk mendengar ya. Okey, kita ada A. Tulislah A. Jadi dia nak hitung kadar tindak balas purata. Jadi tulislah kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Dalam minit yang pertama. Dalam minit satu lah. Okey, dalam minit yang pertama. Sama juga dengan jumlah isi padu. Jumlah isi padu gas hidrogen. Jumlah isi padu gas hidrogen dalam sentimeter cube bahagi dengan masa yang diambil. Untuk bahagian situ sajalah. Jadi jumlah isi padu dalam minit yang pertama. Jadi kita nak tengok kepada yang ni 60 ni. 60. Minit yang pertama maksudnya apa? 1 minit sama juga dengan 60 saat. Sebab itulah kita ambil yang 60 saat. Jadi kita ambil sampailah dia bersentuh dekat sini. Jadi kita dapatlah 20 cm cube. Minta maaf lah ya, tiba-tiba tekak ni salah pula. Jadi kita ada 20 cm cube. Tulis unit ya, jangan lupa, jangan tak tulis unit. Masa yang diambil untuk tindak balas ni adalah 60 saat. Kita ambil dalam masa 60 saat. Jadi sekarang ni kita boleh mudahkan 0013. Kamu tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator dapat 0.33 cm cube. Saat ni kat bawah, kita naik atas jadi negatif 1. Ya, itu untuk soalan A. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Kadar tindak balas purata dalam minit 2 pertama. Okey, 2 pertama. Okey, sama dengan salah. Cikgu selalunya memang suruh student tulis dulu formula dia supaya nanti kita tahu apa benda yang kita nak letakkan.
Jadi jumlah isi padu dalam 2 minit yang pertama. Jadi 2 minit. 2 minit sama juga dengan 2 darab dengan 60 saat. Sebab 2 minit kan. 1 saat sama dengan 60 saat pula. 1 minit sama dengan 60 saat. Sekarang ni kita ada 120 saat. 120 saat dekat sini. Kita naik sampailah 30 sini. 30 cm cube. Jadi 30 cm cube 30 cm cube kuasa 3 lah. Cube tu kuasa 3. Kemudian bahagi dengan masa. Masa dia 120 saat. Ni kosong-kosong. Yang ni 1, sini 4. Sifir 3 ya. 3, 6, 9, 12. 1/4. 1 bahagi 4 tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.25 cm cube. Saat ni kat bawah, naik atas jadi negatif 1. Ni jadi negatif 1. Ini jawapan dia lah. Jawapan dia, ini jawapan dia. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. C dalam minit kedua. Maksudnya untuk minit kedua sahaja. Dia bukan kita nak kena kira daripada awal. Tak. Kita nak tengok daripada minit yang kedua sahaja. Ni minit yang kedua sahaja. Minit yang kedua ni maksudnya kita kalau kita darab 2 darab 60 sama dengan 120. Jadi maksudnya dia akan bermula daripada minit yang kedua. Bermula daripada yang pertama hinggalah yang ke 120. Okey, contohnya lah kita pergi kan. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini jarak dia. Okey. Okey. Yang ini adalah merujuk kepada minit yang 1. Ini merujuk kepada minit kedua. Ini merujuk kepada minit ketiga. Ini merujuk kepada minit keempat. Kamu jangan keliru pula ya. Jadi cikgu dah tunjuk macam mana ni supaya nanti kamu clear lah. Bila sebut tentang minit kedua ni adalah merujuk kepada kawasan sini. Antara 1 hingga 2. 1 hingga 2. Kalau cikgu nak kata minit yang keempat, dia merujuk kepada 3 hingga ke 4. Dan sepatutnya kamu kena darab dengan 60 lah. 60. Jadi sekarang ni kita ada minit yang kedua sahaja. Dia nak dalam minit yang kedua sahaja. Jadi bila dalam minit yang kedua sahaja, yang ini, minit yang kedua. Daripada 1 hingga 2. Daripada 1 hingga 2. Dan 1 ni darab dengan 60. Darab dengan 60. Sebab apa dia guna 60 kan. Dapatlah 60 saat hinggalah 120 saat. Dia punya minit dia tu untuk minit yang kedua sahaja. Jadi kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata. Sama juga dengan jumlah isi padu. Jumlah isi padu di antara 60 saat hingga 120 saat saja. Dia dalam centimeter cube bahagi dengan masa. Jadi sama juga dengan jumlah isi padu daripada mana? Daripada 60 hingga 120. Daripada 60 ni cikgu padam ni ya, yang lain yang tak ada kaitan padam. Okey, daripada 60 hinggalah 120. Jadi kalau 60 ni kita ada 20. Kalau 120 ni kita ada 30. Jadi apa jumlah isi padu yang terkumpul ni? Terkumpul di antara 20 dan 30 adalah 10. Tak nampak lah. Adalah 10 cm cube. Jadi sekarang ni di sini ni ada jumlah isi padu dia adalah 10. Kita dapat 10 daripada mana? Kita tolak di antara 30 cm cube tolak dengan 20 cm cube.
bahagi dengan masa. Jadi masa dia 60 hingga ke 120. Tolaklah masa 120 saat tolak dengan 60 saat. Samalah juga dengan 10 cm3 bahagi dengan 60 saat. 1 per 6. 1 per 6 kamu tekan kalkulator, dapat 0.17 cm3. Saat tu dekat bawah, kita bawa ni atas jadi negatif 1. Ini jawapan dia lah. Okey, itu untuk C. Sekarang ni cikgu nak tunjuk untuk D. Di pada minit yang ketiga. Jadi bila sebut tentang minit yang ketiga, ni daripada 2 hingga yang ketiga. Ni adalah minit yang ketiga. Daripada 2 hingga yang ketiga. Jadi 2 hingga 3. Jadi darab dengan 60, darab dengan 60. Sama juga dengan 120 saat, 180 saat. Jadi 120 saat hingga 180 saat. Jadi kita ambil lah jumlah isi padu daripada 120. 120 kita ada 30 di sini. Kemudian 180. 180 naik atas 35. Kita dapat 35 cm3. Jadi kita tulislah, kalau 100 kita kena ambil yang besar dulu ya. Kena letak yang besar dulu, tolak yang kecil. Kamu jangan pergi tolak yang kecil, yang tolak yang besar. 35 tolak 30. 35 cm3 tolak 30 cm3. Bahagi dengan masa yang kita guna, 180 saat tolak dengan 120 saat. Okey. Sama juga dengan 5 cm3 bahagi dengan 60 saat. Okey. 1 2 sifar 5 1 2 betul lah 2. Okey, 1 per 12. 1 per 12 sama juga dengan 0.08 cm3 per saat negatif 1. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir sekali. Tak muat dekat situ, cikgu pergi di keseluruhan. Jadi bila sebut tentang keseluruhan tindak balas jumlah isi padu, kalau keseluruhan ni E lah ya. Keseluruhan tindak balas sama juga dengan jumlah total isi padu adalah 35. Yang akhir sekali ni adalah 35 keseluruhan. Dia tak ada dah. Pada 240 pun 35 juga. Pada 300 pun 35 juga. Pada 360 pun 35 juga. Jadi maksudnya dia dah sampai maksimum. Dah habis dah tindak balas tu. Jadi yang paling maksimum sekali adalah 35 cm3. Jadi kita ada 35 cm3. Dan masa bila dia start untuk sampai 35, masa dia adalah 180. Jadi untuk dia hasilkan tindak balas sepenuhnya, dia mengambil masa 180 saat. Itu maksud dia, 180 saat. Jadi kamu bahagilah, bahagi tekan kalkulator, dapatlah 0.19 cube ni tak nampak saat dekat bawah. Cikgu ulang sekali lagi ya. Okey. Kamu tengok tindak balas ni. Tindak balas ni dia akan hasilkan hasil tindak balas. Jadi isi padu gas nitrogen ni adalah hasil tindak balas. Hasil tindak balas akan hasilkan gas hidrogen. Jadi maksudnya sini semua ni adalah hasil tindak balas.
Yang ni graf yang mula-mula ni, yang ni, graf yang ni. Jadi bila dah sampai tahap di sini ni nanti, sampai tahap sini maksudnya dah tidak ada tindak balas lagi dah. Sebab apa? Dia tak bertambah lagi. Okey. Jadi bila sampai tahap sini ni, dia dah tidak ada tindak balas. Sebab apa? Tindak balas tu dah berlaku secara maksimum. Semua bahan-bahan tindak balas tu dah mengalami penukaran kepada hasil tindak balas. Dia dah sampai tahap sini lagi dah. Ya. Jadi maksudnya pada minit 240, pada minit pula, pada saat 240, pada saat 300, pada saat 360 dah tidak ada perubahan lagi dah. Dah tidak ada perubahan lagi kepada penambahan hasil tindak balas, iaitu gas hidrogen. Sebab itulah bila kita nak kira kadar tindak balas purata keseluruhan, kita ambil yang hujung ni, yang bermulanya dia nak constant, dia nak sama saja. Jadi kita ambil yang pada 180 saat. Jadi masa digunakan untuk kadar tindak balas tu berlaku sepenuhnya, tindak balas kimia tu berlaku sepenuhnya adalah 180 saat. Dan jumlah hasil tindak balas adalah pada 35 sahaja cm3. 35 cm3. Itulah maksud dia, ya. Hopefully kamu boleh faham lah. Cikgu tak tahulah. Okay, sekarang ni kamu buka muka surat 121. Dalam 121 tu dia ada kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu ataupun kadar tindak balas seketika. Jadi dia ada spesifik. Dia bukan kita nak tengok duration, ataupun dia mungkin tidak ada dalam minit yang itu. Kalau yang ini, kalau kamu tengok muka surat 121 ni, dia minta kadar tindak balas pada masa 20 saat. 20 saat. Jadi macam mana kita nak tengok? Tadi minit boleh lah. Kalau minit kan, minit yang pertama 0 hingga 60. Ini adalah minit 1. Okey, 60 saat. Kemudian kita ada 60 hingga 120. Ini adalah minit yang ke-2. Kita ambil di antara 60 hingga 120. Tapi kalau dia minta 20 saat. 20 saat ni kat sini ni. Kat sini. Kita naik dekat sini. Jadi kita nak kena tengok dia punya kadar tindak balas pada masa tersebut. Pada masa tersebut. Masa tersebut sahaja. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat kecerunan tangent lengkung pada masa T. Jadi apa kecerunan lengkung ni? Kalau kamu nampak kat sini, ni 20. Ni 20. Kita buat satu garisan. Okey, cukup padam sini. Padam semua lah kan. Kita buat satu garisan pada 20 ni sampai sini. Okey, situ. Jadi sini ni akan berlaku pada tengah-tengah. Okey, dan kita kena buat ni segi 3 tepat ni 90 darjah di tengah-tengah, dia tengah-tengah. Okey, 20 tu di tengah-tengah. Okey, 20 saat tu di tengah-tengah di antara R dengan P. Di antara R dengan P. Antara R dengan P ni, RP. Dia berlaku di tengah-tengah. Dan kita kena dapatkan kecerunan. Kecerunan P ke R tu lah. Kita kena dapatkan kecerunan P ke R. Jadi P ni apa dia punya koordinat? P ni apa dia punya, kau belajar dalam matematik kan? P ni apa dia punya koordinat dia? Dia adalah 49. P ni adalah 49. Sorry, koordinat dia kena X dulu. Koordinat X dulu, baru Y kan. Jadi P ni tak nampak. Okey, P ni 29. P ni 29. Y ni adalah 39. Y 39 untuk koordinat bagi P. R pula apa dia punya koordinat? R ni cikgu, R ni apa koordinat dia? Ke bawah lah kan. R ni ada 9. Y dia berapa? Y dia 20.5 ataupun 21 lah. 21. 21, sorry cikgu tak ni. Y ni 21. Y 21. Jadi kita kena cari dia punya
dia punya kecerunan antara P ke R. Jadi kecerunan ni macam mana? Jadi PR kecerunan dia sama juga dengan atas dia adalah bukan 39 ni, 49 ya, 49. Atas dia adalah Y. Y1 tolak Y2, bawah adalah X1 tolak X2. Sama juga dengan Y1 49 tolak dengan Y2 21 bahagi dengan X1. X1 29 tolak dengan 9. Ya. Jadi samalah juga dengan 28 cm3 bahagi dengan 20. Dan jawapan ni saat. Jawapan dia adalah 1.4 cm3 negatif 1. Okey. Jadi itu adalah macam mana kita nak kira. Kita dah habis proses tadi, cikgu dah terangkan macam mana kadar tindak balas tu kita nak kira kan. Sekarang ni kita nak masuk pada aplikasi konsep kadar tindak balas. Jadi kamu boleh buka muka surat 135. Muka surat 135. Dalam muka surat 135 ni dia ada proses Haber dan proses sentuh untuk kita fahamkan aplikasi kadar tindak balas. Dan apa proses Haber ni nak buat? Dia nak hasilkan amonia. Jadi amonia ni, cecair amonia ni mungkin boleh digunakan oleh industri lah. Jadi dia mungkin nak buat baja ke, nak buat plastik ke, cikgu tak tahulah. Tapi dalam proses dia nak hasilkan amonia. Jadi dia nak ambil gas daripada udara. Jadi gas di udara ni ada nitrogen banyak lah. Dia ada gas hidrogen. Jadi mungkin dia boleh ambil daripada udara, ataupun ada bekalan yang mana dia dah asingkan betul-betul gas nitrogen dengan gas hidrogen ni. Jadi kalau kamu nampak sini proses Haber, dia ada nitrogen di sini. Nitrogen. Kemudian ada hidrogen. Jadi nisbah dia ada 1 nitrogen, 3 hidrogen. 1 nitrogen, 3 hidrogen. Untuk hasilkan amonia. Sebab tu dah nisbah dia 1:3. Jadi dia akan guna suhu yang tinggi, iaitu suhu 450 darjah Celsius sehinggalah 550 darjah Celsius dengan tekanan atmosfera sebanyak 200. Tekanan, diberi tekanan. Kita ni hidup pada tekanan yang biasa lah, tapi untuk yang ini dia ditekan seolah-olah macam kawan kamu tengah tolak kamu. Berbanding kalau seorang tolak mungkin tak sakit sangat. Cuba kalau ramai, 3 orang tolak, 4 orang tolak, 5 orang tolak, makin bertambah orang yang tolak kamu ke dinding tu, makin sakit kamulah sebab tekanan tu jadi tinggi. Dan dia akan gunakan serbuk ferrum sebagai pemangkin. Pemangkin ni akan mempercepatkan kadar tindak balas. Okay, pemangkin ni berfungsi untuk mempercepatkan kadar tindak balas antara nitrogen ni dengan hidrogen. Ya. Jadi kita tengok macam mana proses dia berlaku. Jadi dia ada gas nitrogen, gas hidrogen. Jadi dia akan dialirkan masuk ke dalam sini. Jadi dia akan ada campuran gas nitrogen dan gas hidrogen. Jadi dalam ni dia ada campuran. Jadi bila dia dah bercampur dalam ni antara nitrogen dengan hidrogen, waktu tu masih asing lagi antara dua gas ni. Jadi dia gunakan pemampat ni untuk beri tekanan. Jadi pemampat ni dia akan naik ke atas lah, dia akan naik ke atas. Jadi bila dia naik ke atas, dia akan mampatkan antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Jadi mampatan tu, tekanan tu pada 200 atm. Jadi 200 atm dia mampatkan, tekan guna 200 atm ni. Okey. Jadi tinggilah tekanan dia tu untuk dia mampatkan. Kemudian hasil mampatan tu akan mengalir pada reaktor ni. Jadi dalam reaktor ni selalunya dia melibatkan suhu. Dia akan kenakan hasil mampatan gas nitrogen dengan gas hidrogen ni pada suhu 450 darjah Celsius sehingga 550 darjah Celsius. Okay, 450 darjah Celsius sehingga 550 darjah Celsius. Dan dia juga ada campuran dengan serbuk ferrum ni sebagai pemangkin. Pemangkin dia akan cuba cepatkan kadar tindak balas tu. Jadi sekarang ni dah membentuk amonia lah dalam bentuk gas.
Jadi gas amonia tu akan masuk ke dalam kebuk penyejukan. Jadi dia akan sejukkan gas amonia ni. Dan pada waktu dia hantar masuk ke kebuk penyejukan, adalah kemungkinan gas nitrogen dengan gas hidrogen yang tidak bertindak balas. Yang masih lagi dalam keadaan dia tidak bertindak balas. Jadi yang tidak bertindak balas tu akan dialirkan masuk semula ke kawasan ini, kawasan pemampatan ni. Okey, dia akan dialirkan masuk semula ke kawasan pemampatan untuk dikenakan tekanan 200 atm ni. Jadi dia akan dialirkan semula ke reaktor untuk dipanaskan pada suhu 450 darjah Celsius sehingga 550 darjah Celsius, dan dia akan bergerak ke kebuk penyejukan. Jadi bila gas amonia ni disejukkan, dia akan jadi cecair amonia. Dia akan jadi cecair amonia. Gas ditukar jadi cecair kan. Gas ditukar jadi cecair. Itu adalah untuk proses Haber. Tak susah sangat pun. Mudah aja sebenarnya. Ya. Dan sekarang ni barulah kita masuk kepada proses sentuh. Kita pergi pula kepada proses sentuh. Dalam proses sentuh ni, mungkin ada sedikit beza lah dengan nota kamu ya. Kalau ada beza dari nota kamu tu, kamu betulkan lah ya. Kadang cikgu tak perasan bila buat, kadang banyak sangat nota ni, kadang tak perasan waktu buat tu lah. Kemudian bila waktu nak mengajar buat video ni, baru perasan ada yang tak kena. Jadi kamu boleh buka muka surat 135. Okey, muka surat 135, ada situ proses sentuh. Jadi biasalah bila sebut tentang kadar tindak balas ni ataupun tindak balas ni, ada tindak balas antara bahan tindak balas yang akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Di situ tu ada proses tindak balas kimia. Jadi di sini ni ada sulfur, dia akan ada tindak balas dengan oksigen, dan ada tindak balas kimia lah di sini ya. Ada tindak balas kimia. Dia akan jadi sulfur dioksida. Dan sulfur dioksida ni pula akan ada lagi tindak balas dengan oksigen. Jadi maksudnya dia akan berganda lah tindak balas oksigen dia. Daripada sulfur dioksida dia jadi sulfur trioksida. Jadi maksudnya pertama sekali sulfur dia ada tindak balas dengan oksigen, dia membentuk sulfur dioksida sebab dia ada pertambahan oksigen pada elemen sulfur tu. Jadi sulfur dioksida ni pula bertindak balas lagi dengan oksigen, dia jadi sulfur trioksida. Okey, sulfur trioksida. Kemudian sulfur trioksida ni dia ada tindak balas dengan asid sulfurik yang dia akan membentuk oleum. Oleum ni akan dicairkan dengan air sehinggalah dia membentuk asid sulfurik yang pekat lah. Asid sulfurik yang pekat. Jadi maksudnya proses sentuh ni ataupun kontak proses ni, dia adalah proses untuk penghasilan asid sulfurik. Penghasilan asid sulfurik untuk kegunaan pada industri. Jadi industri ni dia nak guna benda ni, jadi dia hasilkanlah asid sulfurik dalam proses sentuh. Jadi sulfur dibakar dalam udara yang berlebihan. Jadi proses pembakaran dia tu akan menghasilkan gas sulfur dioksida. Pembakaran dia pada suhu 450 darjah Celsius, tekanan dia 1 atm. Dan dia akan dimangkinkan oleh vanadium oksida. Yang atas tadi tu proses Haber tu dimangkinkan oleh ferrum. Jadi ini dia guna vanadium oksida. Ini logam jugalah, ada UM kat belakang tu, logam juga. Mangkin dia, kemudian akhir sekali dia akan membentuk asid sulfurik. Jadi kita tengok apa yang ada dalam gambar rajah ni. Ini kamu boleh buka muka surat 136. Jadi dia ada sulfur, ada udara kering. Di udara ni selalunya ada oksigen lah ya. Kemudian ada proses pembakaran. Okey, proses pembakaran. Kemudian gas sulfur dioksida dan tambah oksigen lah. Sulfur sekarang ni dah jadi sulfur dioksida. Dia tambah lagi oksigen. Sebab apa? Sebab dia nak jadi gas sulfur trioksida. Dan dia akan lalu dekat pemangkin ni, iaitu vanadium oksida. Di sini ni akan ada pemangkin yang kemudian akan menukarkan lagi sulfur dioksida ni dengan
oksigen, dia akan jadi sulfur trioksida. Jadi di sini. Kemudian sulfur trioksida ni akan masuk ke dalam kawasan ni. Okey, kawasan ni, kemudian dia akan ada hasil tambah dengan asid sulfurik. Okey, dia akan tambah dengan asid sulfurik pekat. Dia akan membentuk oleum di bawah ni. Jadi oleum ni akan dicairkan sehinggalah dia membentuk asid sulfurik. Jadi sekarang ni memanglah dia guna asid sulfurik juga ditambah di sini. Tapi dengan hasil penambahan sedikit asid sulfurik itu, dia akan jadi asid sulfurik yang lebih banyak. Jadi cikgu ulang balik lah ya. Jadi sulfur ni, sulfur, kita pergi yang atas sikit lah. Okay, sulfur akan dimasukkan ke dalam tempat pembakaran ni dengan udara. Jadi udara akan dibakar bersama dengan sulfur dan ada oksigen. Dia akan menghasilkan sulfur dioksida. Dan sulfur dioksida ni ada juga pengaliran dia masuk ke kawasan ni yang terdapatnya vanadium oksida. Di sini pun ada campuran dengan oksigen, di mana bila gas sulfur dioksida bercampur lagi dengan oksigen akan jadi gas trioksida yang dimangkinkan oleh vanadium oksida di sini. Kemudian dia akan masuk di kawasan ni, dia akan ada campuran dengan asid sulfurik di sini yang akan membentuk oleum. Kemudian oleum ni akan dicairkan dengan air dan membentuk asid sulfurik yang lebih banyak lah. Okey, asid sulfurik yang lebih banyak. Cikgu ulang sekali lagi ya. Sulfur tambah dengan oksigen ni berlaku dekat sini. Dia akan membentuk sulfur dioksida. Kemudian dia akan alir dekat tempat yang ini, yang dimangkin. Kat sini dia ada dimangkinkan, di mana gas sulfur dioksida akan bertindak balas dengan oksigen juga. Di sini ni dimangkinkan oleh vanadium oksida, dia jadi sulfur trioksida ni. Kamu kena tengok yang cikgu duk tanda-tanda ni, sulfur trioksida di sini. Sulfur trioksida ni akan masuk ke dalam kawasan ni. Kemudian dia akan bercampur dengan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat dicampur kat sini. Dia lalu kat sini lah. Dia lalu kat situ. Dia akan ada campuran. Dia membentuk oleum. Dia membentuk oleum dekat sini. Jadi oleum ni akan dicairkan dengan air yang dilalukan kat sini. Dia akan membentuk asid sulfurik yang lebih banyak. Jadi proses sentuh ni adalah proses untuk penghasilan asid sulfurik untuk kegunaan industri. Jadi cikgu dah habislah terangkan pada bahagian bab yang keempat ni, kadar tindak balas. Untuk yang seterusnya cikgu akan cuba terangkan bab yang kelima yang melibatkan sebatian karbon.